Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Asri bin Din. Saya Haikal Zarif bin Ramli akan menerangkan tentang nodal analysis. Okey, untuk nodal analysis, pertama sekali kita kena kenal pasti yang ianya berkaitan dengan KCL. KCL di sini kita boleh faham dia dengan memahami konsep yang current yang masuk pada satu titik sama dengan jumlah current yang keluar pada satu titik. Sebagai contoh, kita tengok pada current yang keluar pada titik 6 ni. IR2 masuk, IR3 masuk sama dengan jumlah IR2 tambah IR3. Okey, seterusnya untuk nodal analysis ni, kita kena kenal pasti node. Okey, ada 3 tips di sini iaitu salah satunya titik pertemuan. Kita kena lihat pada persimpangan dan kita kena lihat titik yang mempunyai potential difference yang sama. Sebagai contoh dekat bawah ni kita lihat wire yang berwarna hijau ni ataupun laluan yang berwarna hijau ni adalah satu node. Okey. Kita boleh letak dia sebagai V1 lah. Iaitu laluan yang mempunyai voltage yang sama. Untuk yang berwarna biru ni pula, node yang kedua kita nyatakan sebagai V2. Yang berwarna merah ni pula kita letakkan dia sebagai reference node lah ataupun ground. Saya letak dia sebagai VF lah. Okey. Ataupun VG lah. Voltage pada ground iaitu kosong. Okey, seterusnya. Ini merupakan langkah untuk menentukan node voltage. Pertama sekali kita kena cari reference node. Kita kena assign voltage 1 dan voltage 2. Seterusnya kita kena apply KCL untuk setiap node iaitu V1, V2. Seterusnya kita gantikan dengan Ohm's Law untuk kita dapatkan equation untuk cari current pula. Seterusnya kita kena solve the simultaneous equation. Okay, baik. Langkah 1, kita kena select reference node. Ini merupakan 3 ground, simbol ground yang selalu digunakan lah. Tapi yang biasanya digunakan ni adalah B. Yang A ni pun boleh guna, C pun boleh guna. Okey. Sebagai contoh kita lihat litar ni. Kita tentukan dahulu ada node kat mana ni. Mana node ni? Okey, yang saya jumpa yang ini. Ini node pertama. Okey, ini node kedua. Dan yang ini node ketiga. Jadi yang ini saya tak letakkan dia V1. Yang ini V2 dan yang ini sebagai reference lah saya tambah ground di sini. Okey, maka dia akan jadi seperti ini. Okey. Seterusnya kita assign node yang kita jumpa tadi dengan V1, V2. Macam tadi saya letak di sini V1 iaitu node di sini. Node bahagian sini pula saya letak dia sebagai V2. Maka dia akan jadi seperti ini. Okey, baik. Seterusnya, step kedua iaitu apply KCL untuk each node voltage. Tapi sebelum tu kita kena ingat yang voltage pada sesuatu laluan itu mestilah V higher tolak V low baru bahagi dengan R. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Tapi sebelum kita apply KCL ni, kita kena tahulah macam mana nak tentukan arah current tu. Contoh untuk litar kat sini, 5 ampere ni, dia dah nyatakan current tu bergerak ke arah kiri. Jadi current akan flow begini. Okay, untuk bila dia jumpa kat titik ni, dia akan ke kanan, satu lagi akan ke bawah. Okey. Seterusnya, daripada 4 ohm ni, dia akan ke kanan. Dan dia akan ke atas sebab current di 5 ampere ni bergerak daripada kiri ke kanan. Ke atas, ke kiri. Okey, seterusnya untuk 6 ohm ni, dia akan ke bawah. Sebab tak ada current daripada bawah ke atas. Untuk 10 ampere ni, dia nyatakan yang current tu bergerak ke atas. Maka current bergerak ke atas, ke kiri. Dan akan jumpa titik. Okey, maka dia akan jadi begini. Dan begini. Okey, seterusnya kita apply KCL punya equation. Okey, kat sini kita lihat I1 sama dengan I2 tambah I3. Seterusnya kita tulis begini. Okey, untuk yang saya cakap V higher tolak V lower bagi R tu bermaksud
Okey, untuk I2 kita lihat I2 dahulu. I2 ni V yang higher adalah V1 sebab dia flow daripada V1 ke arah V2. Maka V1 tolak V2 bagi dengan 4. 4 ni adalah nilai resistance. Okey, untuk I3 V1 tolak dengan V reference kat bawah ni lah. Reference node ni iaitu kosong lah nilai dia. V1 tolak kosong bagi dengan nilai resistance kat sini. Untuk I1 dia dah nyatakan kat sini yang I1 adalah 5 ampere, maka kita terus gantikan nilai 5 tu lah. Lepas tu kita simplify dapat 20 sama dengan 3 V1 tolak V2. Okey, kita lihat untuk node nombor 2. Tadi node nombor 1 V1, ni node V2. Okey, kita lihat kat sini I1 dengan I5 ni masuk titik. Maka I1 tambah I2, maafkan saya, I2 dan I5 ni masuk titik. Jadi I2 tambah I5 sama dengan I1 tambah I4 sebab I1 dengan 4 ni keluar. I2 dengan I5 ni masuk. Maka bila I1 tambah I4 sama dengan I2 tambah I5. I2 ni kita gantikan dia dengan V1 tolak V2 bagi dengan 4. Dan I5 ni dia dah bagi nilainya 10. Maka kita gantikan saja. Untuk I1 ni nilai dia adalah 5. Kita gantikan juga 5. Untuk I4 ni V2 tolak dengan reference node kat bawah ni lah. Kosong. Maka bagi dengan 6. Jadi kita simplify, kita dapat negatif 3 V1 tambah 5 V2 sama dengan 60. Maka kita selesaikan, nanti akan dapatlah nilai V1 dan V2. Okey. Ini merupakan contoh yang saya cari pada internet. Okey, dia nyatakan bahawa R1 3.9 kilo ohm, R2 2.7 kilo ohm, R3 5.6 kilo ohm. Dan selain daripada itu, current source 1 3 mA dan current source 2 7.5 mA. Okey. Langkah pertama kita kena cari reference node lah, iaitu bahagian bawah sini. Ini merupakan reference node dan saya letakkan ground ni nak menandakan dia bahawa kosong di bawah. Nilai dia kosong. Okey. Seterusnya saya tandakan arah current. Sebagai contoh yang I1 ni dia masuk titik sebab current ni ke atas. Maka dia akan berada ke kanan, masuk titik dan keluar. Keluar ni dia akan jadi pecahan lah I3 tambah I2. I3 ni melalui 2.7 kilo dan I2 ni dia akan lalu 3.9 kilo ohm. Maka yang akan keluar di sini I3 juga, dia masuk titik, maka dia pecah lagi. I4 ke bawah, I4 akan lalu 5.6 kilo ohm. Tapi untuk I5 ni kita kena take note yang ada current source di sini dan arah pandang dia ke atas, maka dia akan ke atas ke kiri dan dia akan bertemu pada titik. Bermakna I3 tambah I5 akan dapat I4. Okey, sekarang ni kita nak apply KCL. Kita tengok pada node V1 dahulu. Okey, node V1 di sini. Di sini ya, VA. Maafkan saya. Okey, yang ni VB ya, node nombor 2 lah maksud saya, ataupun V2. Okey. Okey, pada VA I1 tambah dengan I1 tambah dengan sama dengan I3 tambah I2. Okey. I1 ni nilai dia dah bagi. Kita gantikan saja untuk I2 ni. Kita lihat kat sini I2 VA tolak dengan reference kosong. Maka bahagi dengan 3.9 kilo ohm. Nampak? So ni VA tolak kosong, saya hanya letak VA lah. Untuk I3 pula, kita lihat current bergerak daripada kiri ke kanan. Makanya VA tolak VB bahagi dengan 2.7 kilo ohm. Okey, macam ni. Okey. Maka saya simplifykan dia jadi begini. Tapi saya nak jadikan VA sebagai tajuk. Maka dia akan jadi 31.59 tambah 39.9
3.9 VB bahagi 6.6. Okey. Tu kita dah simplify. Sekarang kita lihat pada node yang kedua, V2 ataupun VB. Kita lihat kat sini, I3 tambah I5 sama dengan I4. Okey, nampak? Sekarang VA tolak VB bahagi dengan 27 untuk I3. Macam ni. Okey, I5 ni dia dah kasih dah nilai dia 7.5 mA. Untuk I4 pula, kita lihat semula litar. I4 ni, VB tolak V0 lah. Sebab yang tinggi VB. Maka VB tolak V0, tolak kosong, dia akan jadi VB dan bahagi dengan 5.6 kilo ohm. Okey, macam ni. Seterusnya saya simplifykan. Dia jadi 5.6 VA tambah 113.4 equal to 8.3 VB. Dan saya gantikan nilai VA dengan equation di sebelah sini. Maka saya akan dapat jawapan VB adalah 28.09 volt. Seterusnya saya masukkan nilai VB dalam equation VA ni. Maka saya akan dapat VA 21.39 volt. Maka dapatlah jawapan. Mari kita cek jawapan dia. Okey, jawapan dia sama. Okey, saya rasa setakat ini saja untuk node analisis saya kepada Encik Asri. Jadi, terima kasih banyak-banyak dan saya minta maaf andai ada tersilap bahasa dan terkurang di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.